belajar tentang panto, niat panto, cak ibu dan semuanya orang Melayu berkias kan, lantuk kan, ada kiasan dia yang tu lagi mendalam sebenarnya. Ini adalah novel healing cinta yang sangat sejatinya, yang wajar dimiliki sampai-sampai yang ada anak remaja. Bagi saya, lepas tu saya dah bagi anak saya, insyaAllah. Okey, kita dah masuk ke minit-minit, tak ada, belum minit terakhir. Ada lagi satu pusingan sebenarnya yang saya cuba nak angkatlah sebenarnya, kerana saya dapati 90% daripada novel ini sebenarnya latar Jepun, ya, latar Jepun, dan saya memang menganggap bahawa saya tak tahu kalau juri para panel juri ini perasan bahawa sebenarnya novel ini adalah novel penulisan kembara atau teks kembara yang baik. Sastra kembara, dia ada ciri-ciri sastra kembara yang baik. Apa itu ciri-ciri sastra kembara? Saya tak akan bagi tahu sebab saya sudah baca. Dan saya banyak belajar travelog daripada Kanisa. Cumanya apa yang saya fikir, sebuah travelog yang baik, sebab kita semua ni sebenarnya dah ada banyak akses untuk lancung, ya. Bayangkan kita boleh Asia, terutamanya everyone can fly. Akses itu sangat mudah, dan Betty sendiri pun ada tak tahu dia pergi marathon ke luar negara kan. So betapa mudahnya untuk kita akses ke melancong ataupun berpetualang, mengembara. Even kalau kita ada conference ya, para academician ya, untuk mengembangkan akademik jurnal-jurnal mereka di persada antarabangsa, kita perlu mengembara. Dan novel kembara sebenarnya pada saya, ia bukan sahaja mencatatkan apa-apa yang kita nampak, apa-apa yang zahirnya sahaja, tetapi dia sepatutnya menggambarkan batin. Dan inilah yang dibicarakan oleh pengarang Mazmi. Mazmi melihat Jepun bukan sekadar zahir, malah batin. Dan konsep kintsugi ini, falsafah kintsugi ini dijadikan sebagai simbol yang menjadi persoalan utama yang sangat signifikan dalam novel ini, ya. Dan pada saya lah, saya memang tak pernah pergi Jepun, ya. Unlike Kak Nisa pernah pergi sekali, tapi sekarang ni dia ada affiliate sebab anak dia. Dia ada affiliate tu sikit sebab anak dia di Jepun, ya. Di universiti mana? Universiti Tsukuba di Tokyo. Lagi kampung di Jepun. Saya tak ada. Dan saya ingatlah saya membesar dengan cerita Oshin. Saya suka tengok cerita Sebab mak saya tengok cerita Oshin, so saya pun tumpang sekaki. Kemudian saya tengok zaman-zaman saya tu ada cerita yang main bola tampar tu, Muay-Thai. Tengok tak rasa lah, tengok. Saya suka tengok cerita tu sebab itu sebenarnya dia bukan setakat menggambarkan sukan bola tampar tu, tapi lebih pada jati diri kan. Sebelum nak masuk saya apa jati diri. Kemudian itulah Doraemon kan. Itulah animasi. Tapi apabila saya baca buku ni, yang paling saya hargai lah, sebab Tasnim Amani ni buku dia tak pernah pergi Jepun. Dan saya anggap sajalah macam Tasnim Amani tak pernah pergi Jepun. Jadi dia cara pengarang memperkenalkan dia tempat-tempat. Contohnya stesen kereta api yang sangat-sangat berselirat tu sampai dia tertinggal stesen-stesen, ya. Pelukisan alam tentang bagaimana musim luruh nanti keadaannya akan lebih berbeza dan lebih cantik. Adalah istilah-istilah dia saya tak dapat tangkap dan terlupa. Kemudian apa lagi? Lagi satu, Becky pun sebenarnya dah sebut pasal bagaimana kita yang tak pernah pergi Jepun boleh relate dengan apa yang penulis nak ceritakan. Sebab kita pergi Jepun, kita tak pergi Jepun. So bagaimana seorang yang belum pernah ke Jepun dapat merasai pengalaman. Mazmi dia memberikan bandingan, ya. Contohnya dia kata dia makan ikan sanma. Saya memanglah tak pernah makan ikan sanma kan. Ikan sanma yang ada di Jepun, tetapi dia memberikan peneranan bahawa ikan sanma itu sama macam ikan kembung. Bolehlah, saya boleh hargai. Apa lagi? Dalam kisah ni Tasnim ni dia suka wagashi. Wagashi
sebenarnya ada dalam ilustrasi ni. Ada apa, kuih-kuih kecil comel kan. Jadi apabila rakannya kata kalaulah ada wagashi di Malaysia, mungkin kawannya bertanya lah, ada tak seakan-akan sama kuih wagashi di Malaysia, sebab Tasnim ni suka sangat kan wagashi. Kemudian Tasnim kata, oh kalau nak buat bandingan, mungkin yang paling tepat adalah kuih kaswi yang comel bagi hias kelapa muda. Jadi saya boleh bayangkan. Sebab itu saya rasa novel ni adalah sebuah novel travelog yang baik, memberikan satu pengalaman baharu. Sama-sama ya, pembaca dapat merasai keterpujaan, merasai kesedihannya, merasai hal-hal yang menarik. Dan bukan itu saja, yang ini lagi satu. Kadang-kadang bila kita katalah kita nak buat travelog kan, kita cakap benda-benda yang baik je, yang cantik-cantik je kat negara orang tu kan, bersifat pelaporan. Tetapi untuk jadi pengembara yang sejati lah pada saya, kita perlu merenung lebih dalam, memberikan komentar dan nostalgia yang Mazni buat. Dia memberikan komentarnya apabila dia bercerita tentang seseki. Seseki ni adalah satu hidangan Jepun yang sangat tertib, dihidangkan berperingkat dalam mangkuk-mangkuk yang comel, dan ia dihidangkan pada satu occasion ataupun jamuan yang sangat prestige lah kan. Tetapi cara Mazni menerangkannya dan menerusi watak Tasnim ni, masa tu Tasnim kata dia teringat akan amalan masyarakat Melayu Jawa. Negara Jawa ya? Betul kan? Amalan masyarakat Melayu Jawa dalam kenduri kendara. Yang perempuan akan bergotong royong menyediakan makanan, dan makanan itu dihidangkan dalam sebuah ulam yang besar beralaskan daun pisang. Dan apa komentar dia ni? Komentarnya di atas ni kata, saya fikir apabila dibandingkan tu sifat-sifat orang Jepun ni individualistik ya. Dia tidak memberi ataupun tidak ada sikap gotong royong seperti mana yang ada di dalam masyarakat Melayu Jawa. Jadi dia berkomentar dan seterusnya dia bernostalgia, di mana dia teringatlah berulah bondanya. Yang itu sebenarnya saya fikir Tasnim ni dia sedang merawat hatinya, dia nak healkan hati dia, sebab ada satu kedukaan yang dia sangat-sangat terkesan, iaitu kematian bondanya. Dan juga ada hal-hal yang lain yang para pembaca kena baca lah, para yang kita dapatkan. Jadi soalan kita terus